Sudah agak lama sebenarnya saya tidak ada membuat sebarang ulasan atau apa-apa perkongsian berkenaan dengan ADHD. Merenung kembali musim panas baru-baru ini, kali pertama kami sekeluarga pulang ke tanah air bercuti dan paling panjang lah. Kalau sebelum-sebelum ni biasanya balik kerja 4 hari 5 hari seminggu, kali ini lebih sebulan. Dan sebelum-sebelum ini bila balik dalam tempoh masa yang sangat singkat itu, Alhamdulillah, sahabat-sahabat banyak menolong untuk memandu kereta, menumpangkan saya dan menguruskan temu janji, pertemuan, mesyuarat dan lain-lain. Tapi kali ini, kita kena buat semua. Sebab tu percutian keluarga selalu juga sebenarnya bukanlah percutian sangat untuk kepala ayah-ayah ni. Kerana banyak yang dia nak kena fikirkan. Bawa kereta, nak mula dari pukul berapa, nak sampai pukul berapa, nak tempah tempat penginapan, nak berhubung dengan pihak ini, pihak itu dan macam-macam lagi. Sebagai individu ADHD, ketika cuti musim panas baru ini, banyak sekali kejadian berkaitan yang berlaku. Mungkin yang paling besar dan menakutkan saya ialah apabila saya kehilangan wallet ketika solat Jumaat di Masjid Sultan Bizan, Masjid Besi di Putrajaya. Tawakal Allah, memang tak sedar langsung. Syukur Alhamdulillah, selepas solat Jumaat, imam yang bertugas telah membuat pengumuman, membacakan nama saya, meminta supaya pemilik wallet berjumpa dengan beliau ataupun pihak masjid untuk mendapatkannya semula. Alhamdulillah, semua kad dokumen penting dalam tu dan wang tunai RM1,000 yang baru dikeluarkan daripada ATM dapat semula. Sebelum daripada itu pula, saya tertinggal banyak peralatan komputer di Airbnb yang kami sewa dalam keadaan saya tak sedar. Saya ingatkan saya tinggalkan ia dalam beg. Selepas hampir seminggu meninggalkan Airbnb tersebut, barulah pekerja yang membersihkan Airbnb itu selepas beberapa customer lain dah duduk di situ menemui sejambak barangan saya yang saya paskan untuk urusan kerja tertinggal di situ rupanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan banyak lagi lah perkara lain yang berlaku. Kepeningan, sakit kepala kerana nak bayar guna touch and go card ke ataupun nak gunakan kad bank ke dan macam-macam sistem yang kita tak biasa. Dan saya minta bantuan daripada anak untuk jadi co-pilot kat sebelah. Bila saya order je, dia kena pass pada saya kan. Okey, kad touch and go, kad bank. Pengalaman balik baru-baru ini memang begitu overwhelming dari perspektif otak saya memproses fungsi-fungsi eksekutif ni tadi. Apa yang saya nak kongsikan dalam video pada kali ini adalah kepentingan untuk kita own perbuatan-perbuatan kita dan tidak menjadikan ADHD sebagai alasan untuk menormalisasikan benda salah kepada tidak salah sehingga kita tidak rasa ada keperluan untuk meminta maaf bila kita buat salah. Kenapa saya sebutkan begitu? Kerana ADHD tidak menjadikan kita tidak mukallaf. Kita bukan orang gila. Berlaku dalam keadaan kita sedar. Dosa dan pahala masih berjalan sebagai seorang Muslim. Cuma dengan diagnosis, dengan kefahaman kita mengenai bagaimanakah prefrontal cortex, frontal lobe kita buat kerja dan kita tahu bahawa kesilapan-kesilapan, kesalahan, perkara yang kita kesalkan yang berlaku tu bukanlah sepenuhnya bersandar kepada moral. Bukan sebab perangai kita tak senonoh, tak elok ke, pemalas ke, pendendam ke, pemarah ke. Tapi kerana otak kita secara fizikalnya ada cabaran untuk melakukan perkara yang supposedly lebih mudah untuk dilakukan oleh orang lain. Maka dengan menginsafi dimensi tersebut, mudah-mudahan kita lebih terbuka hati untuk minta maaf bila mana benda tu memang salah kita. Dan ini juga penting untuk kita amalkan supaya kita tidak dikecam, terutamanya oleh masyarakat yang tidak memahami bahawa kita ini adalah golongan yang menjadikan diagnosis ADHD sebagai alasan untuk lepas tangan. Bagi saya, ADHD ini adalah cabaran yang memerlukan duit dan memerlukan pendidikan dan ilmu. Perlukan duit kerana nak mendapatkan diagnosis mahal, stimulan yang nak diambil setiap bulan juga kosnya mahal. Pada masa yang sama juga, kita sukar untuk faham diri kita sendiri dan orang lain. Tambah-tambah lagi lah, susah nak faham apa ADHD dan apa masalah kita kecuali jika kita terbuka hati untuk mencari ilmu berkait.
Maka marilah sama-sama kita utamakan agenda berterusan baca, mencari ilmu, mengkaji, dan jangan letakkan harapan untuk mengubah dunia atau orang di sekeliling kita, tapi gunakanlah ilmu pengetahuan itu untuk menyokong survival dan kelangsungan perjuangan kita atas keyakinan tidak ada satu perkara pun yang berlaku dalam hidup ini melainkan ada hikmah dan kebaikannya di sisi Allah. 1, 2, 3 perkara yang kita keluh kesahkan menjadi beban pada hidup kita ini terlalu kecil untuk dibandingkan dengan sejuta rahmat, kasih sayang dan kebaikan yang Allah berikan yang tidak berbanding dengan beberapa kekurangan. Mudah-mudahan sabar dan redha kita itu dibalas dengan syurga Allah.